قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Adapun rukun yang ketiga, maka pekerjaan. Sungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha dan meninggalkan berubat dan menyerah diri bagi yang membinasakan. Maka yang demikian itu salah, kerana yang demikian itu dilarang pada syarak. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala yang bertajuk Penawar bagi Hati. Kita masih dalam bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal atau tawakul. Dalam pertemuan yang lepas, Syekh dah beritahu kepada kita tentang tawakal ini ada beberapa pangkat. Pangkat yang menunjukkan kedudukan hati seseorang hamba itu dengan Allah Ta'ala. Yang paling tinggi sekali ialah pangkat yang ketiga, iaitu tawakal seperti orang yang sudah mati di hadapan tukang memandikan mayat, ataupun seperti seorang kanak-kanak kecil di hadapan ibunya. Itu gambaran hati orang yang bertawakal tu pada Allah Ta'ala. Macam mana hati orang yang mati kalau dia masih ada perasaan lah, gambaran dia gitu. Seorang mati ni ibarat tak ada apa-apa dah. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Tapi dia mesti mengharapkan daripada orang hidup menguruskan dia. Walaupun dia tak bersuara, walaupun tak keluar di mulut dia perkataan, tolonglah mandikan aku, kafankan aku, urus kebumikan aku, solatkan aku, doakan aku, minta supaya apa? Diampun dosa, diangkat darajat, diberi syafaat, dihimpun bersama dengan Nabi, dilapangkan kubur. Semua itu adalah harapan yang bermain dalam diri orang yang mati. Tapi tak mampu untuk dia sampaikan kepada orang yang hidup sebab dia dah mati dah. Tapi bagaimana Allah Ta'ala mendatangkan orang-orang yang ada di sisi si mati itu mendoakan, meminta, melakukan apa yang diingini oleh si mati. Itu tawakal yang paling tinggi. Begitu juga umpama dia seorang anak kecil yang boleh buat apa? Dia hanya mampu menangis saja. Dia nak air, dia menangis. Dia lapar nak makan sesuatu pun dia menangis. Dia nak mandi, dia menangis. Dia nak apa? Dia sakit pun dia menangis. Dia berasa jauh daripada orang sekeliling pun dia menangis. Semua dengan satu isyarat je, menangis. Tapi orang yang ada di sekeliling tu, Allah Ta'ala jadikan memahami tangisan si anak kecil ni. Tahu tangisan ni tangisan suruh angkat dia daripada buai. Tahu tangisan ni isyarat dia dah bangun dah daripada tidur. Bukan lagi tangisan tu nak tidur. Bangun daripada tidur pun menangis, nak tidur pun menangis. Tapi orang yang ada di sekeliling boleh beza tak? Boleh beza. Lepas tu bila dah bangun,
Air kencing banyak dah dalam pampers, dia menangis juga. Orang yang ada di sekeliling diberi isyarat oleh Allah Ta'ala untuk tahu, ni dia rasa tak selesa dah ni dengan pampers dia ni, ambil kain tuala lah, kita pergi mandi dia. Bawa pergi mandi, letak dalam air, lepas tu pakaikan baju, dia menangis lagi. Menangis apa pula ni? Kembung perut pula. Orang di sekeliling ambil minyak apa? Yui ke apa tuan-tuan? Orang dulu-dulu kan pakai minyak yui. Sapu di perut, sapu di tapak kaki. Tuan-tuan yang biasa ada anak kan. Yang ada anak kecil lagi lah. Sekarang ni tak ada anak kecil dah. Cuma nak sebutnya pengalaman tuan-tuan dulu tu. Macam mana anak tu bagi tahu kepada orang yang ada di sekeliling dia. Sehingga orang di sekeliling tu tunaikan apa yang dia nak. So kalau isyarat anak kecil yang begitu, orang di sekeliling boleh faham, tuan-tuan sekarang ni memberi isyarat pada siapa? Hidup kita ni, kita sedang meminta dengan siapa? Kita sedang berikhtiar, kita sedang menunjukkan usaha ni dengan siapa? Allah Ta'ala yang maha tidak memahami ke? Gitu. Kena ajar kita. Kalau kita tahu Allah Ta'ala ni yang maha memahami, dan sememangnya dia lebih faham daripada orang yang ada di sekeliling kita lagi. Sebab dia menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Dan dialah yang mereka. Sebab tu Allah Ta'ala guna perkataan khalaqa. Perkataan khalaqa ni, dia ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna cipta. Tapi khalaqa ni mencipta sesuatu daripada tidak ada contoh. Gitu. Allah Ta'ala mencipta sesuatu daripada yang tak ada. Kita mencipta sesuatu juga. Negara Malaysia mencipta ataupun mereka sesuatu. Tapi kita mencipta sesuatu yang ada contoh. Malaysia buat kereta yang pertama dia. Kita cipta tu. Guna perkataan cipta. Guna perkataan buat. Tapi buat sesuatu yang dah ada contoh. Kita dah ada contoh-contoh kereta daripada luar. Kita dah ada alat-alat dia, dah ada besinya, dah ada macam-macam keperluan komponen-komponen yang ada dalam kereta tersebut. Tapi Allah Ta'ala menjadikan manusia, jadikan kita ni pada masa tersebut tak ada contoh. Tak ada contoh yang manusia ni perlu dibuat, kepalanya duduk di atas, kakinya duduk di bawah, otaknya berada dalam tengkorak kepala. Telinganya mesti berada di sisi, matanya mesti berada di depan. Tak ada contoh. Tapi sebab hakimnya Allah Ta'ala, bila siap ciptaan manusia, kita tengok ciptaan manusia. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan manusia ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tu Allah Ta'ala sebut sendiri. Sesungguhnya kami menjadikan manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan. Tak ada orang boleh tukar. Kita buatlah manusia yang lebih cantik lagi daripada ciptaan manusia yang kita ada sekarang ni. Kita letak kepala kat bawah. Kita letak kepala kat tengah. Perut duduk bahagian atas. Agak-agak macam mana? Agak-agak. Mulut duduk bahagian tengah. Perut duduk bahagian atas. Tak adil ya. Tapi punya cantiknya. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan fizikal kita. Dan dia memahami setiap juzuk tubuh badan kita perlukan apa sepanjang hidup kita atas muka dunia ini. Sampai ke akhirat. Jadi sekarang ni kita sedang berikhtiar, sedang berusaha untuk memperlihatkan pada siapa? Pada Tuhan yang Maha Tahu. Tapi kenapa jiwa kita lebih gelisah? Lebih gelisah. Sebab kita belum mengenal hakikat ketuhanan. Kita merasakan kita boleh urus sendiri hidup kita. Lepas tu kita gelisah. Kita tak diberi kekuatan sepenuhnya. Kita ada kekuatan yang terbatas. Memang kita ada kekuatan. Oi, kuat engkau. Ya, kekuatan kita, kekuatan yang muqayyadah. Kuat yang terikat. Dengan apa? Dengan usia. Waktu kita muda kuatlah. Waktu kita tua, lemah kita. Kuat kita dengan sebab ada alat, ada senjata. Ada senjata, kuatlah kita. Tak ada senjata, lemahlah kita. Allah Ta'ala, kekuatan dia, kekuatan quwwah mutlaqah. Kekuatan yang mutlak.
Tak perlu pada senjata, tak perlu kepada pertolongan sesiapa. Mana-mana makhluk pun tak diperlukan oleh Allah Ta'ala. Habis tu Allah Ta'ala buat makhluk, malaikat duk bantu semua tu. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia. Kalau tak ada malaikat, dia boleh urus alam ni. Kalau tak ada satu pun malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan. Malaikat ni antara makhluk yang paling ramai kan. Tuan-tuan baca hadis malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Beribadat dalam Baitul Ma'mur satu hari berapa puluh ribu malaikat yang masuk. Yang masuk, yang keluar tu tak masuk dah. Tiap-tiap hari duk masuk. Sejak daripada dicipta Baitul Ma'mur, sejak ada malaikat, malaikat duk masuk 70,000 tiap-tiap hari, keluar yang tu masuk yang lain. Tak berulang masuk yang sama tu. Ramainya malaikat Allah Ta'ala cipta. Bukan nak tunjuk lemahnya Allah Ta'ala, berkuasanya dia untuk cipta dan buat. Kita maha lemah, maha dhaif. Jadi kita sedang mengharapkan pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Tapi kenapa jiwa kita lebih gelisah bila mengharap pada Allah? Tu kita mengaji tasawuf. Kita nak sucikan jiwa kita daripada mengharapkan sesuatu kepada yang tidak layak kita harapkan. So kita mengharapkan pada siapa? Pada Allah Ta'ala yang betul-betul memahami keadaan kita. Sebab tu saat kita meminta, kadang-kadang dia tak terus bagi. Itulah juga yang kita buat pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anak kita umur 16 tahun, ataupun umur lebih muda daripada tu, 16 tahun boleh ambil lesen dah. Umur lebih muda daripada tu, umur 11 tahun, 12 tahun, dah pandai bawa motor dah. Saat dia minta nak motor, kita beli tak motor pada dia umur 11 tahun, 12 tahun? Tak beli. Sebab apa? Sebab kita tahu pada masa tu tak sesuai lagi dia bawa motor. Kalau kita benarkan juga kita tahu ni budak ni tengah jiwa muda ni, boleh motor dia pulah rapat lah tuan-tuan. Kona baring lah dia panggil atas jalan raya. Risau kita tak bagi. Tapi cuba bila umur dia 18 tahun dah ada lesen, umur 20, umur 21. Dia nak ke mana? Keluar daripada rumah, dia nak pergi ke rumah kawan dia dan sebagainya. Nak pergi dengan apa? Nak pergi dengan Grab. Ambil lah motor ayah tu, tengok. Ayah tak pakai depan motor. Ambil kunci kereta ayah tu. Kita tawarkan pula, kita offer pula. Sebab apa? Sebab pada masa tu, kita tahu anak kita dah perlu pada benda ni. Dan memang patut kita bagi pun pada dia. Satu, kita tak halang lagi dia nak keluar. Sebab apa? Umur dia kita rasa dia dah matang, dia boleh fikir sendiri. Allah Ta'ala begitulah. Saat kita minta dengan dia, kita sangat perlu kita rasa. Allah Ta'ala lebih tahu bila kau perlu. Sekarang kau belum perlu, aku tak bagi lagi pada kau. Aku bagi saat kau betul-betul perlu. Ke depan lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin Allah Ta'ala bagi. Tak bagi di dunia, mungkin dia bagi di akhirat. Sebenarnya engkau perlu pahala doa engkau ni, engkau perlu di sini. Di dunia engkau tak dapat pun tak apa. Pahala doa yang kau panjatkan padaku tiap-tiap kali kau lepas solat tu, kau tak dapat dengan doa yang kau minta tu pun tak apa. Sebab apa? Setiap doa yang kau panjat aku simpan pahalanya. Kau dapat tengok di sini hari ini. Inilah salah satu daripada sebab engkau ke syurga tu. Kalau begitu ya Allah, tu yang dalam hadis sebut, kalau begitulah ya Allah, kau tak payah kabul lah doa aku. Sebab apa? Pahala besar Allah Ta'ala simpan di akhirat. Tapi sebab nafsu kita nak tu, saya kata sifat nafsu, dia nak kepada al-ladzatul ajilah. Dia nak kepada satu keseronokan yang dia boleh dapat sekarang. Itu sifat nafsu. Tanpa dia mengira benda tersebut ada manfaat, tak ada manfaat, sebab keterbatasan kita. Adapun Allah Ta'ala terbatas macam kita? Tak. Allah Ta'ala tak terbatas macam kita. Pengetahuan dia tak terbatas macam kita. Saya bercakap, keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Tuan-tuan yang berada di depan boleh jadi bercakap lebih jauh lagi tinggi. Sebab apa? Ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada tuan-tuan mungkin jauh lebih tinggi berbanding dengan orang yang sedang mengajar. Kefahaman kita mungkin berbeza. Sebab apa? Sahab di antara kita semuanya diberi keterbatasan dia. Ada had-had dia berbeza-beza. Adapun ilmu Allah Ta'ala ada yang membatasi dia? Tak ada. Semua maklum. Ilmu Allah Ta'ala, tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin, sifat ilmu Allah Ta'ala, ta'alluq dia inkishaf. Ta'alluq dia tembus. Tembus maknanya Allah Ta'ala tahu walau di sebalik apa sekalipun. Di sebalik dinding, di sebalik bangunan konkrit macam mana kukuh sekalipun, tak ada yang tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala.
Ilmu kita terbatas. Sebelah sana tak nampak dah kita. Apa yang sedang berlaku di sebelah sana tak nampak dah. Mata kita, pengetahuan kita terbatas setakat dinding ni saja. Ilmu Allah Ta'ala tak terbatas sampai ke akhirat. Allah Ta'ala tahu engkau perlukan apa di akhirat nanti. So ada pahala yang Allah Ta'ala simpan untuk kita di akhirat nanti, dia tak bagi pada kita di sini. Itu kebijaksanaan Allah Ta'ala. Nah, cuma nak sebutnya contoh, kalau boleh jiwa kita boleh sampai ke tahap sebagaimana si mati, begitulah tahap tawakal yang tinggi pada Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala bagi kan. Dalam keadaan jiwa dia yang mengharap pada orang yang ada di sekeliling, fahamlah keadaan aku. Aku tak nak mati dalam keadaan apa? Hanyut di laut begitu, tak ada orang bertemu. Hancur di tengah hutan gitu, tak ada orang bertemu dengan jasad dia. Satu-satu jenazah, dia mungkin tak mengharapkan macam tu. So dia mengharapkan orang bertemu, orang cari, tengok orang berusaha cari seminggu, 2 minggu, sehinggalah orang isytihar tak jumpa dah ni, kita ni berhenti daripada mencari. Begitulah jiwa manusia yang Allah Ta'ala kehendaki duduk serah pada Allah Ta'ala tawakal. Jiwa macam tu, jiwa orang yang tinggi. Baik, yang ketiga dia tengok. Rukun yang ketiga, tawakal. Ni semua ni cerita sifat hati. Baik. Mana tadi? Sebelah. Adapun rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga muka surat 87. Disebut ada 3 rukun. So yang ketiga tu pekerjaan. Maka pekerjaan. Sungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Tu kalau orang faham tawakal ni tak perlu usaha, maka itu salah dan silap. Tasawuf tak ajar gitu maknanya. Kalau orang kata kenapa tak pergi kerja? Aku tawakal pada Allah Ta'ala je. Tu suruh dia pergi ngaji lagi ya. Tawakal tak menafikan ikhtiar, tak menafikan usaha. Sebab syariat kita memang perintahkan kita supaya al-akhdhu bil asbab. Mengambil asbab walaupun asbab itu dhaifah. Walaupun sebab tu sangat-sangat lemah. Dan kadang-kadang sebab yang kita ambil tu menyalahi apa yang kita nak dan kita dapat. Kita mari ke masjid ni nak buat apa? Nak buat ibadat lah. Nak datang sembahyang, nak datang mendengar, nak datang mengaji. Tapi di masjid ni juga kadang-kadang kita dapat rezeki makan. Patutnya rezeki makan ni pergi ke mana tuan-tuan? Pergi ke kedai makan lah. Tapi melalui jalan ibadat Allah Ta'ala bagi makan. Mari ke masjid, tiba-tiba ada orang bagi jam kat saya tuan-tuan. Seorang hamba Allah bagi jam. Ada ke dalam kepala saya plan mari masjid, mari surah, nak mengajar tuan-tuan dengan agama ni, orang nak bagi jam. Tak ada pun dalam kepala saya plan itu. Tapi Allah Ta'ala nak bagi. Melalui jalan, bukan melalui kedai tak. Sebab tu usaha Allah Ta'ala nak tengok, bukan semestinya berusaha sebagaimana apa yang kita nak capai. Kita berusaha benda yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mengambil syariat tu. Sebab itu jalan pahala. Allah Ta'ala nak bagi, dia boleh bagi. Walaupun bukan melalui usaha tu. Orang pergi ke Mekah, tuan-tuan biasa dengar kan? Orang pergi ke Mekah, nak buat umrah, nak buat haji dan sebagainya. Tahu-tahu temu jodoh sana. Lama dah duduk Malaysia ni minta doa bertemu jodoh, minta doa bertemu jodoh. Pergi ke Mekah dengan niat ikhlas nak buat ibadat pada Allah Ta'ala, kosongkan hati semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tengok-tengok pergi jumpa jodoh kat Mekah. Allah Ta'ala boleh buat benda yang kita rancang lain, dia datangkan melalui jalan yang lain. Cuma dia nak tengoknya apa? Nak tengok usaha kita. Apa antara usaha kita? Angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala, itu juga usaha kita. Bukan semestinya melangkah keluar daripada rumah kita untuk buat itu, ini dan sebagainya. Mengangkat tangan berdoa selepas daripada solat juga, ataupun berdoa pada bila masa juga. Itu adalah di antara bentuk usaha juga.
Mengajar hati kita berpaut hanya pada Allah Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Juga antara usaha hati kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok kisah Nabi Allah Ibrahim AS kan. Saya sebut. Dalam Sahih Bukhari kisah ni tuan-tuan. Kisah Nabi Allah Ibrahim menghantar Siti Hajar dengan anak dia Ismail kan. Biwadin ghairi dhi zar'. Kata Allah Ta'ala, mugi tinggal bini engkau Hajar dengan anak engkau Ismail ni biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, kata Allah dalam Quran. Di satu tempat yang tidak ada orang tinggal. Di satu tempat yang tidak ada tanam-tanaman. Di satu tempat yang tidak ada sumber air. Bawa bini dia pergi tinggal, letak situ. Duduklah dengan Ismail. Fansarafa Ibrahim. Ibrahim pun berpaling nak balik. Lalu Hajar tanya kepada Ibrahim, "Mu nak tinggal aku di sini ke dengan sedikit bekal tamar, dengan sedikit air?" Adalah bekal sedikit tamar dan sedikit air. Ikhtiar tu. Ikhtiar usaha tu diambil oleh Ibrahim, meninggalkan bekal sedikit tamar dan sedikit air. Duduk di tempat tak ada orang. Tuan-tuan bayang kalau kita berada di tempat tak ada orang, agak-agak macam manalah. Dalam hati kita, Kita bawa kereta, tiba-tiba mati enjin. Di tempat tak ada orang lalu. Apa yang bermain dalam hati kita? Hantu lah. Tu kita dah. Dalam hati kita, hantu lah. Sudahlah, dia kata petang dah ni pukul 6 dah ni nak pukul 7. Kalau tak ada orang lalu mati aku. Datang hantu ni, hantu tu dan sebagainya. Tu kita. Nak cerita, bini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni, bila dah Nabi Ibrahim berpaling daripada dia nak kembali. Nak balik semula dah. Lalu dia pun tanya, "Kenapa engkau tinggalkan aku di sini bersama dengan Ismail?" Maka Nabi Ibrahim hanya isyarat dengan kepala dia, lenggak ke langit. Hajar faham, ini maknanya adalah perintah daripada Allah. Lalu dia kata, "Allahu amaraka bihadza." Adakah ini perintah daripada Allah Ta'ala? Ya, Ibrahim angguk kepala. Lalu dia kata, "Kalau begitu Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan aku." Bila Ibrahim balik je tuan-tuan, datang Jibril alaihi salam kepada Nabi kepada Hajar. Hajar alaihi salam datang Jibril alaihi salam bertanya, "Man ant?" Mu ni siapa? Aku ni dikata ibu kepada anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maknanya aku ni isteri kepada Ibrahim lah. Aku ni ibu kepada anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu kata lagi Jibril kepada Hajar. Dia kata, "Siapa yang mewakilkan kamu ke sini? Maknanya siapa yang meninggalkan kamu di sini?" Maka jawab Hajar, "Allah. Allah yang meninggalkan aku di sini." Maknanya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim, tinggalkan aku di sini bersama dengan anak aku Ismail. Maka apa jawab Jibril alaihissalam? Maka Jibril mengatakan, "Kalau begitu Ibrahim ni sebenarnya meninggalkan kamu berdua ni kepada kafilun." Kafilun ni maknanya yang maha menjamin. Kita panggil takaful. Kafilun ni berkafala yukafilu mukafalah. Takafala takaful. Keluar takaful national. Takaful apa lagi? Itu semua daripada istilah Arab semua tu. Takaful ni maknanya jamin menjamin. Kalau antara kita lah, sama-sama kita ni, jamin menjamin. Kita masuk bayar 100 bulan, dia bayar 100 bulan. Kalau dia sakit dulu, kita bantu dia. Kalau kita sakit, dia bantu kita. Tu jamin menjamin untuk teruskan kelangsungan hidup. Adapun di pihak Allah Ta'ala diri dia sendiri menjamin untuk jaga makhluk ni. So Jibril mengatakan, kalau begitu maknanya suami engkau Nabi Allah Ibrahim mewakilkan pada siapa untuk jaga kamu berdua ni? Kepada Allah.
Itu yang saya kata tak peliklah bila kuwakilkan pada Allah Ta'ala. Walaupun usaha Ismail begitu halus, begitu lembut, menendang tanah tu saat dia nak kepada air. Sekuat mana sangat tendangan kaki kecil mongil kanak-kanak ni tuan-tuan. Tapi akhirnya keluar air Zam-Zam. Sekudrat mana Siti Hajar berlari daripada Safa dan Marwah. Sekuat mana kudrat wanita untuk berlari tuan-tuan daripada Safa dan Marwah. Tapi Allah Ta'ala menzahirkan air yang kekal sampai ke hari ini. Boleh dikecapi oleh kita. Boleh bawa balik ke Malaysia. Tak putus air Zam-Zam ni. Seolah-olah macam zaman canggih kita hari ini maknanya tak ke Mekah pun boleh minum air Zam-Zam dah. Kalau dulu nak kena pergi rumah orang balik haji boleh umrah lah. Baru boleh minum air Zam-Zam. Tu pun gelas kecil tu. Baru boleh minum. Sekarang ni tuan-tuan, beli satu botol berapa liter? 5 liter. 100 lebih tu. Boleh minum macam air masak kat rumah kita. Cuma air berbeza lah. Baik. Mana tadi nak sebut? Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan isteri dia dan menyerahkan isteri dia dan anak dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok kisah dalam Quran. Banyak contoh dalam Quran ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bagaimana tawakal ibu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Fir'aun dia buat satu keputusan bila diramal oleh ahli nujum dia. Bukan ahli nujum negara. Bukan ahli nujum negara Pak Belalang ni. Ahli nujum Mesir pada masa itu meramalkan bahawa Fir'aun ni akan dijatuhkan oleh seorang anak lelaki. Bila lahir tak tahu. Fir'aun bila dengar dia akan dijatuhkan sedangkan dia nak berkuasa, bahkan dia jadikan hamba rakyat dia itu sebagai hamba, dia adalah Tuhan. Lalu dia perintahkan supaya anak-anak lelaki ni semua dibunuh. Yang tu yang tuan-tuan baca tu, wa yastahyuna nisa'ahum. Tu dibunuh anak lelaki, dibiarkan hidup anak perempuan. Bila dia buat bertahun-tahun gitu, beribu anak lelaki dibunuh. Mari datang berfikir pula, kalau kita bunuh anak lelaki, tinggal yang perempuan saja, nak datang mana bakal? Kalau begitu, kita ubah satu keputusan. Kita buat satu keputusan baru, kita ambil tahun ni kita bunuh, tahun depan kita tak bunuh. Maknanya kurang sikit. Takdir Allah Ta'ala lahir Nabi Allah Musa alaihi salam pada tahun keputusan bunuh anak lelaki tu. Tengok Allah Ta'ala cabar manusia. Kalau kau rasa engkau hebat sangat, tengok aku datangkan manusia yang akan menjatuhkan engkau ni pada tahun yang kau buat keputusan. Tahun ni tahun bunuh mana-mana anak lelaki yang lahir. Ibu Nabi Musa yang melahirkan dia risaulah. Tak ada seorang ibu bila dia risau anak dia campak. Adakah tuan-tuan? Tak ada lah perbuatan ibu macam tu. Dia risaukan anak dia risaukan bahaya berlaku pada anak dia ambil anak dia campak. Matilah kau kalau gitu. Supaya aku tak risau. Lagilah lagilah menduka citakan dia. Ibu ni bila dia risau bahayakan anak dia buat macam mana? Dia ambil anak dia kalau boleh dia peluk tiap-tiap masa. Tapi tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala cerita, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah Ta'ala kata, dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Kalimah wahyu Allah Ta'ala guna. Tapi ibu Nabi Musa ni bukan Nabi, bukan Rasul sebab dia perempuan. Lalu wahyu ini dijelaskan oleh para ulama dengan ilham. Kami campakkan ilham di dalam hati ibu Nabi Musa alaihi salam yang berada dalam keadaan ketakutan tu. Sebab boleh duduk geledah ni mencari anak lelaki yang baru lahir untuk dibunuh. Kami wahyukan kepada dia an ardi'i. Teruskan kamu menyusukan anak tu. Jangan takut. An ardi'i. Tapi kata Allah, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi. Kalau datang dalam diri engkau rasa risau dengan bahaya yang akan berlaku pada anak ni, engkau ambil anak ni, engkau letak dalam tabut, engkau letak dalam bakul, kemudian engkau hanyutkan dia di dalam sungai.
Tu tengok ikhtiar Allah Taala ajar kepada Nabi Allah, kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Hujung ayat tu Allah Taala kata apa? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Aku janji, kata Allah, aku akan kembalikan anak ini kepada kamu dan aku akan jadikan anak ini rasul. Tengok Allah Taala janji dengan orang-orang yang serah pada Allah Taala. Ilham Allah Ta'ala hasil daripada bulat dia punya tawakal pada Allah Ta'ala. Bila dia mari rasa bimbang, dia ambil anak dia letak dalam bakul. Bakul ni hanyut ke mana tuan-tuan? Hanyut ke pintu istana Fir'aun. Apa Allah Ta'ala perlakukan kepada Fir'aun? Allah Ta'ala datangkan perasaan simpati, kasih bukan pada diri Fir'aun, melalui isteri Fir'aun. Tengok Allah Ta'ala campurkan perasaan kasih dan cinta kepada anak ni yang ada dalam bakul Nabi Allah Musa AS ni, bukan melalui Fir'aun direct, tak, melalui jiwa dan hati isteri Fir'aun. Sehingga isteri Fir'aun bila melihat saja Nabi Musa, walaupun dia adalah lelaki, maka dia kata apa? Harap-harap anak ini qurratu ainil li walak, anak ini boleh mendatangkan sejuk mata hati kita berdua. Fir'aun tak jadi nak bunuh anak lelaki tu. Allah Ta'ala buat mari melalui bini, ya tuan-tuan. Tu jaga lah orang ada bini. Tak ada bini, rugi satu bahagian perasaan. Kita kadang-kadang menumpang perasaan bini tu. Bang, kesianlah kat dia, bang, belilah dia jual mangga tepi jalan tu. Kita pun beli. Padahal kita bukan nak makan pun. Kita ambil RM10 bayar kat dia. Botol tu pun kita bagi kat dia. Dapat rezeki kat dia daripada perasaan bini kita. Boleh pahala dekat kita? Pahala. Dengan niat membantu, bukan kita makan pun dia yang makannya. Tengok Allah Ta'ala datangkan melalui bini Fir'aun. Fir'aun jadi kesian. Last sekali Fir'aun pun ambil bela masuk dalam istana dia. Orang yang asalnya dia nak bunuh, dia tak boleh buat apa. Dia tak sedar sebab dia kufur. Dia tak sedar yang dia sendiri itu pun dalam peliharaan Allah. Tu kita duk risau dengan anak kita, tak sedar ke kita yang kita sendiri ni pun dalam peliharaan Allah Ta'ala. Yang kita duk risau anak kita jauh daripada kita, kita tak risau ke yang kita ni pun dalam jagaan Allah Ta'ala. Kita sendiri pun tak tahu masa depan kita. Dia mari rasa yakin pula dengan diri dia, dengan anak dia rasa tak yakin pula. Padahal kita dengan dia sama-sama dijaga oleh Allah Ta'ala. Takkan pelik perangai tu? Peliklah bila tak mengaji. Bila mengaji, tuan-tuan, boleh apa? Orang yang mengaji ilmu tasawuf, dia boleh duduk dalam keadaan tenang. Jiwa tenang. Kita yang duduk dalam keadaan baru nak mengaji ni, baru nak bertatih. Baru nak bertatih. Bertatih, macam budak bertatih. Bertatih, jatuh. Tatih, jatuh. Ya, sebab kita baru belajar. Orang dah tinggi dah tak pelik. Nama apa? Said Allah, nama apa dah? Syekh Fuad selalu cerita. Said Ahmad Badawi. Said Ahmad Badawi. Bukan Badawi kita ni, tidak. Masyayikh, ulama-ulama dulu. Syekh Fuad pernah sebut, dia kata antara doa yang pernah diungkap oleh Said Ahmad Badawi ni ialah dia kata, Allahumma ja'alni saqfal bala. Jadikan aku ni sebagai bumbung kepada bala. Tengok. Kita bala ni memang tak nak lah kita. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala jadikan, tak apa, biar aku penanggung dia. Macam mak dengan ayah lah. Bila dia tengok, terutamanya ibu, bila dia tengok anak dia ni sakit teruk, kadang-kadang dia minta dengan Allah Ta'ala dalam rayuan dia, ya Allah, kau pindahkanlah sakit anak aku ni pada aku, biar aku tanggung. Sebab apa? Aku hidup lama dah. 50 tahun dah, 60 tahun dah umur aku. Kalau aku mati pun tak apa. Anak aku ni baru nak memulakan hidup. Baru nak meneruskan kehidupan. Dia memerlukan buah pinggang, dia memerlukan jantung, dia memerlukan itu, ini dan sebagainya. Kau bagi pada akulah penyakit dia. Itu ibarat dia. Kenapa saat orang ni berdoa, dia boleh nampak apa? Ni bala ni. Dia boleh nampak bala ni bukan bala pada dia. Kita yang tak nampak bala, kita nampak bala tu adalah satu musibah besar. Tu beza pandangan jiwa si A dengan si B terhadap
apa yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hidup kita. Begitu juga dengan Firaun, dengan bini dia. Last sekali apa tuan-tuan jadi dia? Apa yang Allah Ta'ala janji tu. Firaun bila anak ni masuk dalam istana dia, lalu nak diberi susu. Anak kecil kan, diberi susu tak minum dia. Tak nak dia menyusu. Panggillah ibu susu. Style orang Arab kan menyusu dengan orang dengan orang luar. Dia cari ibu-ibu yang terutamanya duduk di pedalaman. Sebab apa? Bagi dia jiwa orang ni lebih baik berbanding orang yang duduk di bandar-bandar. Jadi dipanggil orang-orang untuk menyusu. Nabi Musa tak terima susu daripada orang ni. Tak nak dia menyusu dengan orang ni. Sehinggalah dinasihatkan oleh seseorang, ada seorang ibu yang boleh menyusu budak ni. Siapa dia? Mak dia. Tapi Firaun tak tahu ini mak dia. Dipanggil ibu ini ke istana. Di mana Musa disusukan? Dalam istana Firaun. Yang awalnya Firaun nak bunuh Musa ni, nak bunuh anak lelaki pada tahun ni. Di mana tempat Musa membesar dan disusukan? Dalam istana tu. Tu kata Firaun tak sedar yang diri dia juga duduk dalam urusan Allah Ta'ala. Orang yang tak nampak kita berada dalam urusan Allah, itu yang dia langgar perintah Allah Ta'ala. Sebab dia tak nampak ini urusan Allah Ta'ala. Jiwa kita jadi mudah nak marah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak nampak ini urusan Allah Ta'ala ni. Mendatangkan perkara-perkara ni hadir dalam hidup kita. Ini semua urusan Allah Ta'ala yang kita tak jangka kadang-kadang. Tuan-tuan tengok adik-adik Miza. Tuan-tuan tengok adik Miza. Tak kenal tuan-tuan ni? Adik Miza. Tuan-tuan ni bagus, soleh. Adik Miza ni budak perempuan yang wajah dia serupa dengan almarhumah Siti Sarah. Bini Syuaib dulu. Syuaib pelakon tu lah tuan-tuan. Bukan Syuaib Nabi ni tuan-tuan. Tengok Syuaib Nabi pula. Syuaib pelakon tu. Adik Miza ni umur berapa tahun tuan-tuan? 9 tahun. Tak semena-mena famous sekarang ni. Dia ni bukan artis, bukan budak-budak pelakon. Tidak tuan-tuan. Tapi tak semena-mena bila mana Allah Ta'ala nak budak ni jadi masyhur, terkenal. Boleh jadi masyhur, terkenal ya. Datang keluarga Syuaib pergi melawat dia dengan bini dia yang baru Wati kan nama dia. Tuan-tuan. Saya tahu semua tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ahlul dunia, tuan-tuan ahlul akhirah. Dia pergi melawat, dia hadiahkan tudung yang pernah dipakai oleh Siti Sarah, dia hadiahkan baju. Dia nak tengok, bahkan Syuaib pertama kali melihat dia kata apa? Sebiji sama macam bini dia. Ni bila Allah Ta'ala nak angkat, tak semena-mena, tak tahu sebab apa-apa. Tiba-tiba dia boleh naik, dia boleh timbul, orang pun puji, orang pun sebut-sebut dan sebagainya. Kita begitu tuan-tuan, rezeki anak kita. Kita kata, anak aku ni lembab sungguh. Lembab sekarang kita nampak. Ke depan nanti rezeki dia boleh jadi lebih mencurah-curah banding dengan kita lagi oleh adik. Semua dalam urusan Allah Ta'ala. Kita dalam urusan Allah. Dia pun dalam urusan Allah Ta'ala juga. Kita usaha, lebihnya Allah Ta'ala lebih tahu. Begitu Nabi Musa. Kata Allah Ta'ala, dia nak bagi kepada ibu dia kan. Ada bagi dah pada mak dia. Mak dia terima balik anak dia. Tengok balik anak dia macam mana. Last sekali Allah Ta'ala kata apa? Aku akan jadikan dia Nabi. Ya, jadi Nabi sungguh. Jadi Nabi dan jadi Rasul. Bila tawakal membulat dalam diri ibu dia. Itu janji Allah Ta'ala kepada ibu Nabi Musa AS. Banyaklah tuan-tuan kisah. Tuan-tuan tengok kisah Nabi SAW dengan seorang musuh musyrik. Dengan seorang lelaki musyrik dalam ghazwah Dhatir Riqa. Dalam peperangan Dhatir Riqa. Sahabat-sahabat ni menghormati dan memuliakan Nabi. Sahabat-sahabat cari di mana tempat ada pokok yang rendang Nabi boleh berteduh. So sahabat sediakan tempat tu untuk Nabi duduk berteduh berehat waktu reda peperangan. Lalu Nabi duduk di bawah sebuah pokok. Nabi sangkut Nabi punya pedang. Di ranting tu, Nabi tidur bawah tu. Datang seorang musuh yang mengintai, dia tengok ada pedang Nabi, Nabi pun sedang tidur, dia datang, dia ambil pedang tu. Bila dia ambil pedang Nabi, lalu Nabi terjaga. Bila Nabi terjaga, dia kata, "Ama takhafuni?" Mu tak takut padaku? Nabi kata, "La." Tengok keyakinan Nabi.
Mu tak takut pada aku? Nabi kata, aku tak takut. Ada tak sesiapa yang boleh halang aku daripada engkau? Menghalang engkau daripada aku hari ini. Maknanya, menghalang engkau daripada aku melakukan sesuatu pada engkau. Bunuh engkau dan sebagainya. Nabi kata, Allah. Nabi sebut kalimah Allah, jatuh pedang dia. Bila jatuh pedang dia, Nabi ambil balik pedang tu. Nabi tanya balik pada dia, ada tak yang boleh menghalang engkau daripada aku sekarang ni? Dia kata, kebaikan orang yang mengambil pedang tu akan menghalang aku. Dia jawab itu. So Nabi lepaskan dia. Sebelum Nabi lepas tu, Nabi minta dia bersyahadah, tapi dia tak nak bersyahadah. Tapi dia kata, aku berjanji, walaupun aku tak bersyahadah, aku berjanji, aku akan balik bertemu dengan kaum aku tak akan aku akan beritahu, aku tak akan memerangi lagi engkau. Itu dia janji dia. Maka dia balik bertemu dengan kaum dia kata apa? Dia kata, aku datang daripada bertemu dengan seorang lelaki yang paling baik sekali. Perkataan dia tu menyebabkan kaum dia boleh beriman kepada baginda Nabi. Saya nak sebutnya, bagaimana tawakal Nabi pada Allah Ta'ala. Saat pedang dah berada di tangan musuh, tapi bila hati bulat pada Allah Ta'ala, orang yang memegang pedang tu pun dalam tadbir Allah, kita yang berada sebagai masa ni pun tadbir Allah Ta'ala juga. So jawapan Nabi itu adalah ikhtiar dan usaha menjawab. Allah dengan kalimah itu boleh menggegarkan hati seseorang. Itu nak sebut, walau sedaif mana pun jangan tinggal ikhtiar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ajar gitu, ikhtiar. Baik. Itu beza kita antara Jabariyah, antara Mu'tazilah. Kalau Jabariyah, tuan-tuan, kalau Jabariyah, ikhtiar dan usaha tidak disandarkan pada hamba. Maknanya ikhtiar pun Allah Ta'ala paksa kita ikhtiar macam tu. Usaha pun Allah Ta'ala yang paksa kita usaha macam tu. Allah Ta'ala dah tentukan dah ikhtiar dan usahanya. Itu Jabariyah. Pegangan dia gitu. Maknanya kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kita. Mu'tazilah, dia sandarkan ikhtiar dan usaha pada makhluk. Tapi ikhtiar dan usaha di sisi Mu'tazilah boleh memberi bekas dan boleh memberi kesan. Beza situ Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah duduk tengah-tengah antara Jabariyah dengan Mu'tazilah. Kita menyandarkan ikhtiar dan usaha pada kita. Tapi ikhtiar dan usaha kita tak memberi bekas. Sebab tu kita berusaha tak jadi. Ya, sebab ikhtiar dan usaha kita tak memberi bekas. Yang menentukan berbekas, berkesan, berubah Allah Ta'ala. Itu beza kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan tengah dia. Baik. Kita baca. Mana noktah dia ni? Sikit lagi. Baca. Mana dah? Kerana yang demikian itu dilarang syarak. Syarak agama kita melarang daripada tak berikhtiar, tak berusaha. Dan tawakal itu disuruh oleh syarak. Telah berfirman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Sambungan daripada ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Terjemahan bagilah tu tengok disebut. Artinya bagi seorang itu balasan dan pahala barang yang berusaha ia akan dia. Maknanya hasil daripada usaha dan ikhtiar yang disandarkan pada kita dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Boleh pahala kita situ. Daripada segala kebajikan, tu bayan dipanggil. Dan atasnya dosa barang yang berusaha ia seorang akan dia. Apa yang diusahakan tu jadi dosa daripada kejahatan, tu bayan dia. Dan firman-Nya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Artinya, dan jangan mencampakkan oleh kamu akan diri kamu kepada kebinasaan. Asal kataan aidikum, tangannya tu. Tapi diterjemah dengan terjemah diri. Maknanya keseluruhan diri kita lah. Bukan campak tangan saja, tidak. Kebinasaan. Campak diri keseluruhan tubuh badan kita. Ni dia panggil majaz mursal dalam ilmu bayan balaghah. Dan sabda Nabi SAW, tengok Nabi bersabda dalam hadis nombor 3, dia kata rawahul Imam Ahmad wal Arba'ah wa Ibn Hibban wal Hakim an Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata? Tadawau ibadallah fa inna Allah Ta'ala, hamzah di bawah. Fa inna Allah Ta'ala lam yadha' da'an illa wada'adahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram.
Artinya berubat oleh kamu hai sekalian hamba Allah. Tengok Nabi perintah suruh berubat. Sakit pergi klinik. Sakit carilah rawatan Islam ke tak Islam ke, cari ubat dia. Bukan suruh duduk di rumah dengan sakit itu, tidak. Itu agama ajar pada kita. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghantar ia akan penyakit, melainkan menghantarkan ia baginya akan ubat. Melainkan satu penyakit yang tak ada ubat, iaitu tua. Tua tak ada ubat. Dan bersembah, habis-habis pun ubat untuk tegangkan kulit. Ada? Ada pun ubat nak suruh jadi 25 balik, tak ada. Tetap 60 lah umur kita. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Nabi SAW, adakah aku lepaskan akan unta aku dan aku tawakal? Dia tanya Nabi. Maka bersabda Nabi SAW, Nabi kata, iqilha wa tawakkal. Artinya ikat olehmu akan lutut unta engkau itu dengan tali dan engkau berserah atas Allah Ta'ala. Ikat lutut unta ni macam kalau tuan-tuan tengok, biasa orang hadir majlis para habaib, dipakai kain ni, dia duduk itu, diikat. Ikat lutut dengan sampai belakang sekali. Tujuan apa? Kalau duduk macam tu, kita tak tumbang. Kalau tuan-tuan duduk sila, waktu baca khutbah, tuan-tuan lena. Tapi kalau tuan duduk macam orang Arab tu, ikat dengan kain ridak ni, tumbang ke belakang pun tidak. Kalau nak tumbang, kita terjaga, kita tersedar. Lepas tu dia tak melenguhkan, maknanya kita ada benda yang kita boleh bersandar di belakang ni. Jadi unta ni selagi diikat lutut tu, dia tak boleh bangun lah. Bila dibuang ikatan tu baru dia bangun. Sebab tu dipanggil iqal. Iqal yang tuan-tuan pakai di atas kepala tu untuk menahan ridak toilasan daripada terbang. So iqal itulah yang diikat di lutut unta. Daripada apa? Daripada dia bangun. Buang iqal tu barulah dia boleh bangun berdiri. Tu unta. Jadi iqilha, dia guna perkataan iqal tu lah. Perkataan iqal yang orang Arab pakai atas kepala tu. Iqilha wa tawakkal, Nabi kata. Ikat olehmu akan lutut unta engkau itu dengan tali dan engkau berserah atas Allah Ta'ala. Lepas tu serah pada Allah Ta'ala. Hilang sebab usaha kita tak memberi bekas. Cuma kita diperintah oleh Allah melalui lisan Nabi, syarak aja, ikhtiar. Ikat, kunci tengkuk, beli kunci tambahan, kunci steering dan sebagainya. Itu ikhtiar kita. Adakah dengan apa yang kita buat tu takkan hilang sampai bila-bila? Tak semestinya. Itu usaha kita ambil dapat pahala. Kita kunci dia, kita simpan elok-elok dia, kita masukkan dalam garaj. Itu pahala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab apa? Berusaha. Hilang tak hilang, itu serah pada Allah Ta'ala. Hilang juga, usaha kita tak memberi bekas. Kita tak ikat, tak bubur dalam garas, letak di luar pagar, tak hilang. Ya, sebab usaha kita tak memberi bekas pun. Tapi agama ajar kita berusaha. Kemudian daripada selesai membicarakan, habis dah situ. Kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, dia kata lepas habis dah bab tawakal, memulai hamba ni Syekh Qadir Al-Mandili itulah membicarakan akan kasih. Jadi dia kata aku nak cerita pula tentang cinta, tentang kasih. Kenapa? Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal. Kerana firman-Nya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila dah ada tawakal, maka orang tu layak dapat kasih dan cinta daripada Allah. Maka sesuailah. Lepas aku cerita bab tawakal, mudah ada tawakal dah, kamu kena tahu pula satu lagi sifat mahmudah, iaitu cinta dan kasih Allah Ta'ala. Itu akan datang. Maka hamba berkata bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.